Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Rozaini binti Khairuddin dan juga kepada semua tenaga pengajar di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan di UKM. Okay. Nama saya Nur Izzah binti Azman, nombor kad pengenalan A204564. Ini adalah assignment saya dalam subjek Sistem dan Teori Psikologi SKPX 1013. Kita pergi kepada isi kandungan presentasi saya. Ini adalah antara isi kandungan presentasi saya yang saya akan jelaskan nanti. Dalam topik ini, saya telah memilih tokoh psikologi Sigmund Freud dan juga ini adalah sedikit latar belakang Sigmund Freud. Nama sebenar beliau adalah Sigismund Shlomo Freud yang lahir pada 6 Mei 1856 di Freiburg, Bavaria yang terletak di Kerajaan Austria dan sekarang dikenali sebagai Czech Republic. Beliau juga wafat pada tahun 1939 di 23 September. Sejak kecil lagi, Sigmund Freud sudah menunjukkan potensi besar sebagai ilmuwan. Beliau juga adalah lulusan perubatan dari Universiti Vienna dan telah menjadi ahli neurologi di Austria. Beliau juga adalah seorang yang telah mahir mengendalikan kes histeria dan menggunakan kaedah hipnosis kepada pesakitnya lah. Freud berhijrah ke England sebelum Perang Dunia Kedua meletus dan juga beliau telah meninggal dunia akibat kanser rahang yang dihidapinya selama 20 tahun. Selepas itu, kita akan pergi kepada sebab kenapa saya memilih tokoh Sigmund Freud sebagai tokoh psikologi yang saya pilih. Ini adalah kerana Sigmund Freud terlibat secara aktif dalam bidang psikologi. Oleh kerana itu, beliau telah menghabiskan sebahagian besar dalam hidupnya dalam bidang ini. Sumbangannya yang telah signifikan dalam mengembangkan teori dan konsep-konsep psikologi yang mempengaruhi bidang ini secara mendalam juga adalah antara faktor kenapa saya memilih Sigmund Freud lah. Sigmund Freud juga pencetus pertama psikoanalisis dan teori ini telah diguna pakai untuk memberikan penjelasan mengenai kepribadian individu secara sistematik berdasarkan kualiti jiwanya. Seterusnya itu kita pergi kepada sumbangan utama dalam bidang psikologi. Terdapat banyak sumbangan Sigmund Freud dalam bidang psikologi, tapi saya akan menekankan 3. Yang pertama adalah teori kepribadian psikologi yang memperkenalkan struktur kepribadian id, ego dan superego. Seterusnya adalah tahap-tahap perkembangan seksual. Freud telah menyusun teori tentang tahap-tahap perkembangan seksual pada anak yang melibatkan tahap seperti oral, anal, phallic, lantern dan genital. Menurut Freud juga, pengalaman dalam tahap-tahap ini mempengaruhi seseorang individu itu sendiri. Dan seterusnya kita pergi kepada teori psikoanalisis. Freud mengembangkan teori psikoanalisis yang menekankan keadaan tidak sedar dalam membentuk perilaku manusia. Ia percaya bahawa banyak dari motivasi dan konflik yang mempengaruhi perilaku manusia dari lapisan yang tidak sedar. Kita pergi kepada berkaitan dalam masyarakat pada masa kini. Teori kepribadian psikologi id, ego dan superego. Konsep id, ego dan superego dari teori psikoanalisis Freud dapat mencerminkan perilaku individu itu sendiri. Yang pertama, id adalah mewakili nafsu, keinginan dan kebutuhan. Ego adalah cara menghadapi realiti dan superego adalah sesuatu yang menambahkan nilai-nilai moral pada setiap tindakan yang diambil. Justru, interaksi antara ketiga-tiga ini dapat mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dan beradaptasi dalam masyarakat. Yang kedua adalah teori psikoanalisis. Konsep-konsep ini dapat mencerminkan bagaimana pengalaman waktu kecil, konflik internal dan ketidaknyamanan emosional individu dapat mempengaruhi interaksi sosial, keputusan, cara pembentukan dan nilai norma dalam kelompok itu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.